juga anda berada, apa pun yang anda lakukan ketika ini. Pastinya anda di luar sana sekejap ya. Baguslah. Di luar sana sihat dan sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa baiklah. Yang penting bagi saya kat sini lah, anda di luar sana, mana trader-trader di luar sana, saya mengharapkan anda semua mendapat profit yang baik ya, supaya terus dapat menjana kewangan daripada perniagaan mata wang asing ini. Okey, baik. Kita akan bersama dengan komen-komen dahulu cikgu ya. Boleh cikgu ya? Okey. Yang pertama daripada kita ada kat sini, Azran Aziz, Cikgu Aslan Hashim, DJ Pak Su is the best. Ni yang the best ni. Ni yang the best. Azran Hashim di mana? Prima Sarjana Kajang untuk mendapatkan Yung Tafu An-Nur. Masya Allah, sedap. Ni kali yang ke malam ni ditaja oleh Cik Ridwan dari Melaka. Cik Ridwan daripada Melaka. Dia minta Cik Hasan bagi pada kita, dia yang sponsor. Wow, Ridwan, terima kasih Ridwan. Tapi memang sedap lah ya, An-Nur Yung Tafu ni. Anda boleh tengok dekat semua laman sosial lah. Okey. Dan kemudian Royson, selamat malam cikgu dan Pak Su. On Johor ni? Royson? Okey. Pak Su kenal, cikgu kenal lah Every week ni. Every week. Okey. EURAUD. Dia dah profit. Okey. Power cikgu. Alhamdulillah kalau power. Selamat malam DJ Pak Su, Cikgu Aslan. Mohon GU boleh? InsyaAllah. Muhammad Umar, mohon analisa US oil. Boleh, tak ada masalah. Okey, Muhammad Mustaqim, Assalamualaikum cikgu. Analisa GJ, saya baru terceduk dengan GJ. Terceduk terkena lah. Okey. Okey, Titik Henry, DJ Pak Su, Encik Abu titik. Sifu Nastrio, thank you share, meletop membiru. Walau baru pertama live and entry, terbaik. Alhamdulillah. Tu nampak tak rezeki anda semua cikgu tak minta duit pun, cikgu just bagi je ilmu. Baik, Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga Pak Su. Keep it up. Daripada Muhammad Razik Mazuki, Ikmal Tamizi San, Assalamualaikum dan selamat malam cikgu dan juga DJ Pak Su. Eddie Nijanto, Surabaya. Orang Surabaya. Thank you. Eddie, terima kasih Eddie Assalamualaikum, malam cikgu dan Pak Su. Untuk mewelitkan re-entry EU, adakah kekuatan buy masih berlanjut? Okey. Apa ni? TXS, apa maksud dia? TXS. Thanks. Okey. And untuk mewelitkan semua pair, apa sama ya? Okey. Ini nanti kita suruh cikgu jelaskan. Tuan Jaafar, Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga mendapat ilmu baru hari ini. Amin. Dan Eddie, GU, saya nak ambil yang salam-salam dulu. Aizat Sarudin, Assalamualaikum DJ Pak Su, Cikgu Aslan. Kemudian kita ada Zul Majdil Hafiz Zaki, Assalamualaikum Pak Su. Sifu Hesh. Okey, Pak Su di hati, cikgu pula bijak bistari. Di mana pergi market dicari, mengharap cikgu sedia memberi. Kompom lah, kau pantun ke ni? Ya Allah, dia pantun rupanya. Wah, Encik Ahmad ni bahaya. Encik Ahmad ni, jawab cikgu, jawab insya-Allah. Mata tengok bola, telinga pasang earphone, tak nak terlepas rancangan CTC. Masya-Allah, kita doakan Malaysia menang lah Amin. Okey, tak kisahlah, itu sukan je. Salam Cikgu Aslan dan Pak Su daripada Nur Ziman, daripada Toshiki Kai. Daripada mana ni? Jangan cakap daripada Jepun. Boleh. Kan. Okey, saya Muhammad Ayahku Musa. Salam Cikgu Pak Su, tolong tengok UCAT insya-Allah. Ali Tumpat. Tumpat ke ni? Tupak Kelantan. Beres. Okey, salam Cikgu Aslan dan juga Pak Su. Apis Os, salam Pak Su, cikgu idola ni. Okey, Acik Wan Aida, Assalamualaikum Pak Su dan Cikgu Aslan. Diharap Cikgu Aslan jangan buat kejutan seperti Hafiz semalam. Betul lah Faiz. Saya pun agak terkejut sebab bila saya tanya minta sokongan, komen yang salah satunya daripada Acik lah. Saya tak boleh nak baca. Saya ingat saya nak baca tapi tak boleh sebab saya takut berderai air mata. Kita kalau berkawan ni, kita kawan dengan hati yang penuh ikhlas. Betul. Walaupun seminggu sekali saya bertemu dengan dia. Okey, Assalamualaikum Cikgu Aslan, ni daripada Nazmi daripada Nur Ziman Cikmat.
Cikgu nak tanya macam mana nak scan pair mana yang nak masuk. Wah, ni bagus. Ada 27 pair nak scan secara sepintas lalu. Okey, nanti ni bagus ni soalan ni. Kan? Okey, Sally Asa. Salam cikgu, salam Pak Su daripada Indonesia. Salam kembali, salam persahabatan, salam saudara serumpun se-Nusantara. Okey, kita mulakanlah sebab dah banyak sangat kita baca komen. Kita teruskan. Dari Brunei, daripada Toshiki daripada Brunei. Ini akan daripada Jepang. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kita mulakan segmen untuk episod yang ke-116 ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam DJ kita Pak Su. Ya, selamat malam kembali. Abang Abu yang makin handsome, dia potong rambut. Tapi dah agak panjang sikit lah. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan di luar sana? Saya doakan kebahagiaan, kesihatan, amin, kegembiraan, hati yang tenang. USB tengok chat tu kan relax. Memanglah, kita nak macam tu lah, ketenangan. Alhamdulillah. So kita doakan Malaysia berjaya insya-Allah. Ini dah sukan, amin, apa saja berlaku dan tentu mesti ada yang menang atau kalah kan. Ini sukan saja. Kena terima kenyataan lah. Okey, tak peduli lah siapa menang. Jadi macam biasa lah kan. Okay. Dongak ke langit lagi menawan. Dinginnya wajah si bulan terang. Baik. Tambahkan ilmu setinggi awan. Nanti videonya selalu, MC-nya jarang. Wah, ini pantun semangat ni. Positif tuan-tuan, positif. Nak terapkan positif tu. Bak kata si siapa tadi, ada 27 pair, mana satu kita nak sepintas lalu kita nak cari. Macam mana? Okey. Baik, cikgu nak mulakan dengan pengajian yang mana satu dulu. Okey. Sambil-sambil tu ya, An-Nur ya. Facebook, Instagram, Twitter. YTF An-Nur. Ya, Yong Taufu terbaik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan untuk first half ni lah kan. Baik. Biasa second half saya jawab soalan. First half saya cuba beberapa soalan yang saya guna perkataan beberapa persoalan sentiasa berlegar-legar di minda saya dan di minda tuan-tuan semua. Berlegar-legar sebab mencari-cari jawapan apa sebenarnya sedang berlaku. Dan saya tuan-tuan, saya rasa ramai yang notice kalau hari inilah hari minggu yang ke-116. Most of the time apa yang saya fokuskan lebih kepada USD sebab USD mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sangat besar kepada turun naiknya mata wang negara yang lain, termasuk Malaysia. Termasuk yes. Dan kalau tuan-tuan rujuk dekat depan ni, di monitor di laptop saya ni, apa yang saya tunjukkan, apa yang saya kongsikan pada semua pada malam ni adalah apa semua boleh nampak US dollar index. Okey. US dollar index. Cikgu akan buka dengan US index dulu. Saya bagi salam kat US dulu, nanti kita masuk, kita menyelusuri yang lain. Sebab yalah US ni index yalah, dia konon-konon dia merupakan induk lah mata wang dunia. Jadi kita kena intai lah. Sebab kenapa dia kuat Pak Su? Sebagai contoh lah, kalau katakan Pak Su ada satu perniagaan A, right? Katakan Pak Su ada palm oil. Minyak sawit yang nak dijual ke negara, sebagai contoh. Katakan Pak Su nak jual ke negara Sudan. Okey, baik. Dan negara Sudan tuan-tuan, kita tahu dia tidak akan menerima ringgit. Betul lah. Dan kita pula tidak akan menerima mata wang dia, whatever mata wang dia. Jadi apa yang kedua-dua negara akan terima adalah USD. Di situ tak kekuatan USD. Dua negara yang mata wang masing-masing tidak saling terima menerima, maka di tengahnya USD, maka kita akan membeli USD, akan menggunakan USD, maka pihak yang lain pun juga akan menggunakan USD. Itu sebab demand dia tinggi. Sebagai contoh. Tapi betul lah, banyak barangan yang diniagakan dengan dalam USD. Dalam, betul. Itu sebab dia memang kuat lah, dia punya impact kepada pergerakan mata wang lain sangat kuat. Dan dia dipanggil major pair. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah Wikipedia tentang US dollar index, yang mana kita lihat
dalam US Dollar Index sebenarnya dia dibandingkan apa yang tertera di sini, ia dibandingkan, dia panggil basket currency, bakul currency, bakul mata wang. Dalam bakul tu dia ada euro, dia ada JPY ataupun yen, dia ada GBP ataupun pound, dia ada Canada dollar, dia ada Swedish krona dan Swiss franc. Jadi kesemua 246 currency tu pasu akan dibandingkan dengan US. Jadi di situ akan dapat nilai dia punya indeks. Dan kalau kita lihat di situ tuan-tuan, lihat peratusan. Pak Su boleh nampak peratusan paling tinggi dikepalai didahului dengan euro sebanyak 57.6%. 57. Jadi daripada keseluruhan 6 currency itu yang akan mudah terangsang, yang akan mudah impact pada setiap pergerakan turun naik USD adalah euro. Diikuti dengan yen, diikuti dengan pound, Canada, Swedish krona dan juga Swiss franc. Itu sebab tuan-tuan kalau nak nampak betul ke apa yang dinyatakan oleh Wikipedia ni? Bukti dia pasu apabila kita melihat indeks USD itu dalam keadaan menaik, maka kita akan nampak euro USD dalam keadaan menurun. Dia macam cermin pasu. Macam cermin. Yes. Baik. Saya tunjuk fakta, saya tunjuk chart, maka kita akan nampak. Di mana kat chart dia? Okey, ni dia. Saya buka di sini tuan-tuan. Okey, pasu. Apa yang saya buat kat sini adalah di kiri ni adalah euro USD. Okey. Di kanan saya buka buat. Okey. Dia ada dua kotak, kiri dan kanan. Pak Su nampak tak? Bentuk sebelah kiri naik, sebelah kanan tu jatuh. Dan bentuk dia hampir serupa. Cuma dia satu naik, satu jatuh. Right? Bentuk hampir serupa. Dia macam cermin lah bentuk dia. Baik. Di sebelah kiri tu adalah euro USD, di sebelah kanan adalah indeks USD. Itu sebab tuan-tuan, saya suka trade euro USD. Sebab very clear, apa yang berlaku sekarang menunjukkan bahawa indeks USD di sebelah kanan ni tuan-tuan, di tampil 4 jam sedang dalam situasi di mana dipanggil dalam BBMA market hilang volume. Yang mana bagi sesiapa, saya tandakan tuan-tuan, kita orang ramai tu dah buy kat kawasan sini. Dah buy lah ni. Dah buy. Okey. Tapi sebenarnya saya nak menceritakan sebab benda ni minggu lepas kita dah cerita awal. Yang mana alhamdulillah ada beberapa orang trader dalam grup saya yang masih lagi dalam trade dalam masa setahun, dan memang dia orang tak pernah merasa withdraw, dan alhamdulillah dia dah profit dan dia dah merasa withdraw. Jadi dia punya feel tu pasu satu macam. Feel dia tu. Jadi masing-masing tuan-tuan, dia rasa sangat seronok. Saya tumpang gembira sebab saya nampak dia orang dah boleh withdraw tak sampai setahun. Saya selepas 23 tahun baru merasa withdraw. Berapa lama nak tunggu? Jadi rezeki masing-masing tuan-tuan. Tak kisah. Saya sangat happy sebab maksudnya apa yang sedikit ilmu yang saya kongsikan dapat memberi manfaat pada orang. Jadi bila dia profit, dia happy, saya lagi happy. Seronok. Tuan-tuan, walaupun kita dapat satu jumlah wang yang mungkin melebihi kepada keperluan, tetapi kalau katakan diperoleh oleh orang lain dan membantu orang lain, dia punya nikmat tu rasa lagi lain macam nikmat dia. Dan alhamdulillah semalam selepas saya habis workout, saya ada buat sesi mengetih. Mengetih tu maksud tuan-tuan sebenarnya sesi mengetih. Umpama macam saya duduk, saya bercerita dan one of the guy datang daripada Melaka. Saya pun tak expect, dia drive daripada Melaka. Allahu Akbar. Melaka dia datang. Adakah itu orang yang bukan. Okey, sambung. And then saya tanya dia, you faham tak apa yang saya bercerita, berkongsi di CTC? Dia kata, cikgu, saya dah tengok dah video cikgu. Okey, saya kata kat dia, you tengok kat video, sekarang you depan saya. Saya tanya you one by one. Baru dia tahu sebenarnya, baru dia faham sebenarnya tuan-tuan, bila tengok video saya bercakap tu, siapa saja bercakap, sebenarnya umpama kita tengok movie. Okey. One way. Kita mana yang faham lah. Kita rasa macam faham.
Tapi the moment dia duduk depan saya tanya satu, dia terdiam. Saya kata itulah bezanya. Masa dulu saya tengok video, saya anggap saya faham, tetapi bila saya tengok chart, saya tak faham. Maksud tuan-tuan, ilmu ni macam mana kita baca pun, macam mana kita tengok pun, selagi kita tak beradab dengan orang tu tuan-tuan, dia tak boleh pergi. Kecuali orang yang betul-betul lah usaha yang macam dia dah betul-betul really working hard, dia buat macam-macam, dia sharing macam dia usaha dia buat, itu insya-Allah. Kalau setakat duduk tengok video tuan-tuan, memang very challenging. Semua yang saya jumpa, saya tanya balik, memang dia tak boleh jawab. Semua macam tu? Sama. Itu sebab tuan-tuan, saya sendiri tengok video cikgu saya, Cikgu Omar, Cikgu Rohi, ada masa peluang saya jumpa dia orang dulu. Lalas alhamdulillah kefahaman tu dah ada. Dari situ saya kembangkan kefahaman menggunakan multi time frame dan dapat beberapa jawapan. Tu penting tuan-tuan. Sangat penting lah. Sangat penting. Jadi untuk saya menjawab macam tadi, bagaimana saya scan. Biasanya tuan-tuan, mana-mana pair yang ada USD di dalamnya, apa saya buat? Saya akan pergi mencari chart USD index. Di sebelah kanan USD index, dan macam biasa saya ada banyak profile, dan di antara profile tuan-tuan adalah USD index pasu, dan saya buka 3 kotak macam biasa. Di sebelah kiri adalah weekly, di tengahnya adalah daily, di kanannya adalah 4 jam. Okey. Yang dah lepas, biarkan lepas. Biarkan dia berlalu. Apa yang sedang berlaku sekarang tuan-tuan, Saya tak minta tuan-tuan trade indeks USD, tapi saya tunjukkan tuan-tuan kena faham apa yang indeks USD sedang nyatakan sekarang. Okey. Apa yang sedang berlaku, garisan-garisan BMA dah tunjukkan bahawa ini adalah tanda-tanda awal di time frame 4 jam untuk indeks USD nak naik. Dia nak naik Yes. Baik. Tanda-tanda awal dah keluar. Belum confirm, tapi dah keluar. Kenapa? Okey. Tuan-tuan lihat. Saya pakai 4 jam sebab tuan-tuan kalau gunakan H1, tuan-tuan, bila kita gunakan candle H1 dan lebih kecil, kita mudah terpedaya. Sebab sekali lagi, bilangan candle dalam satu hari, dalam 24 jam Pak Su, akan ada 24 candle H1. Jadi dengan 24 candle, pastinya akan mudah mengelirukan kita. Kenapa mudah? Saya kena ceritakan balik setiap kali, sebab kadang dia tak faham kenapa. Okay. Macam contohnya bacaan BBMA. Biasa saya gunakan ekstrim. Okey, saya tolak ekstrim Pak Su. Saya gunakan satu setup, iaitu re-entry. Re-entry dalam BBMA, definisi re-entry adalah suatu situasi di mana candle menyentuh garisan MA5 atau MA5 dan MA10. MA5 adalah perjalanan 5 candle. Maksudnya untuk mendapatkan re-entry, minimum candle yang diperlukan adalah 5 candle. Minimum. It can be more than that. Paling sikit 5 lah. Yes. Jadi satu hari kita semua tahu di H1 ada hanya 24 candle. Jadi kalau 24 dibahagikan dengan 5, maka kita akan dapat 4. Bermaksud maksimum re-entry yang mampu berlaku di H1 setiap hari atau setiap 24 jam adalah 4 kali. Maksimum. Because kita trade berdasarkan kepada probability. Dia boleh berlaku 1, boleh berlaku 2, boleh berlaku 3, atau boleh berlaku 4. Tuan-tuan, jadi isu dia sekarang Pak Su, macam mana kita nak tahu dia berlaku 1 sahaja, atau 2 sahaja, atau 3 sahaja, atau 4? Dia ada 4. Dia ada 4 kebarangkalian. Saya tak kira lagi kalau dia tak berlaku. Itu masalah tu. Sebab tuan-tuan, kita trade berdasarkan kepada kebarangkalian. Jadi saya ambil 4. Right? Disebabkan Pak Su, kita tak tahu ada berapa. Okay. Jadi nak atau tidak, kita terpaksa apa yang kita kena buat, kita harus menunggu setiap kali candle H1 selesai. Sebab kita tak tahu berapa ada. Setiap kali. Jadi tuan-tuan, bila ada 24 candle H1 setiap hari, bermaksud
Kalau kita nak menunggu setiap kali kena H1 siap, 24 kali nak kena tengok. Persoalan dia, adakah kita manusia normal mampu melihat setiap kali H1 siap? Pukul 6, pukul 7, pukul 8. Penat tu. Memang tak boleh. Setiap jam nak tengok. Memang tak boleh. Jadi kalau tak boleh tuan-tuan, tanya pada diri sendiri. Kalau kita tak boleh nak monitor di H1, kenapa guna H1? Gunalah H4. Pak Su pun dah tahu. Jadi tuan-tuan, naikkan time frame. Bila kita menggunakan time frame H4 atau 4 jam, maka kita tahu re-entry boleh berlaku di 4 jam dalam satu hari sekali. So kita dah tahu dah. Kita tak perlu tengok banyak-banyak. Lagipun candle H4 tuan-tuan, kita harus melihat hanya setiap 4 jam sekali. Begitulah seterusnya bila kita naikkan re-entry di daily, re-entry di weekly dan re-entry di monthly yang saya nak cerita lepas ni. Okay. Apa yang berlaku tuan-tuan? Contoh saya ambil terus direct. Untuk EU ni, indeks USD, saya pergi pada EU terus. Okay, apa yang sebenarnya sedang berlaku di EU atau Euro USD? Okey, di weekly tuan-tuan, kita nampak bahawa di weekly kenaikan daripada 5-10 low pada minggu lepas di sini, saya tandakan, saya besarkan. Kita jangkakan untuk dia sampai di 5-10 high di weekly. Adakah dia akan sampai ataupun tidak? Tuan-tuan, tak ada seorang pun tahu. Ya, betul. Apa kerja kita? Kita kena tengoklah. Adakah dia mampu sampai atau tak mampu sampai? Jadi kita kena ada ilmu untuk nak monitor. Boleh tak? Jadi dengan menggunakan BBMA, kita dah tahu pergerakan-pergerakan daripada kawasan-kawasan re-entry buy di weekly untuk jangkaan mencari kawasan-kawasan re-entry sell di weekly, kita menggunakan time frame 4 jam atau H4. Okey. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan adalah, saya cakap berlaku yang sekarang yang dah lepas. Apa yang tuan-tuan kita nampak sekarang bahawa tuan-tuan tengok di 4 jam, tuan-tuan nampak garisan mid BB dan EMA 50 hampir-hampir bertemu. Ya, betul. Sebenarnya tuan-tuan di tengah parking borak-borak kat situ. Apa dia beritahu? Dia sembang apa? Dia sembang, dia beritahu, aku dah penat dah naik ni dah. Aku nak jatuh ni kata. Gitulah bahasa dia. Lebih kurang. Sebab bila tuan-tuan garisan ni bertemu dan mid BB di atas EMA atau EMA di bawah mid BB, tuan-tuan sekarang nampak. Lepas tu saya kecilkan. Bila macam ni tak perasan. Saya kecilkan. Lepas tu akan nampak tak garisan hitam dah mencangkuk. Baik. Tuan-tuan, bila low BB dah mula mencangkuk dan kita pula nampak garisan top BB pula dah mula flat, dan kita tunggu dia cangkuk pula. Jadi cangkukan yang pertama ni tuan-tuan, dia bagi Allahu Akbar. Cantik bahasa. Dia bagi tahu, sampai jatuh pen-pen. Dia bagi tahu tuan-tuan bahawa tidak lagi ada sebarang bacaan momentum. Kalau tuan tengok di tempat cangkuk dia naik ni, tuan-tuan nampak candle dah mula tutup di ataupun berada di dalam BB. Dia jauh ke dalam BB dan mula dekat dengan mid BB. Inilah kawasan-kawasan yang dinamakan market hilang volume. Bermaksud tidak ada kekuatan setakat ni untuk nak meneruskan perjalanan untuk naik. Tak ada. Dan satu lagi tuan-tuan boleh tengok jarak di antara garisan top BB baik dan candle semakin lama semakin jauh. Sini dia dekat, makin lama makin jauh. Saya besarkan untuk lebih jelas. Okey, saya besarkan tuan-tuan. Faham? Lepas tu nampak candle sini lepas tu dia rapat kan? Dia rapat. Nampak tak? Dia makin melintang, makin ke tengah. Betul? Okey. Ke tengah. Ini tanda dia makin hilang volume. Jadi tuan-tuan, apa yang saya ambil entry yang saya biasa lakukan adalah di tempat-tempat market hilang volume lah. Tempat-tempat saya meletakkan entry, iaitu zona di antara garisan top BB hingga ke mid BB. Di sinilah kawasan-kawasan saya meletakkan entry sell. Inilah kawasan dia. Dan bagaimana saya tahu bahawa entry sell saya terbatal?
Okey. Cantik. Ada Kalau soalan tadi kalau tu. kita entry tapi tak tahu valid tak lagi ni. Blur tuan-tuan. Jadi apabila candle ni tuan-tuan, jikalau muncul candle yang tutup di mana? Di atas top BB. Dan BB kembang. Maksudnya itu momentum buy. Itu momentum buy. Jikalau muncul momentum buy tuan-tuan, maka jawabnya dia nak terbang lagi. Dan itu menandakan bahawa entry tuan-tuan cut loss. Entry saya pun cut loss. Tetapi selagi candle-candle masih berada di antara top BB dan mid BB, inilah zon-zon market hilang volume. Market hilang volume sell DH4. Apabila muncul market hilang volume sell DH4 tuan-tuan, maka di daily kita nampak kalau tak betul-betul di daily apa yang dah muncul, saya besarkan untuk lebih jelas. Kita nampak tuan-tuan, candle semalam dia cuma touch je, lepas tu dia touch, dia tak lepas, dia test saja garisan mid BB, dia tutup bawah. Dan hari ni punya candle tuan-tuan belum selesai lagi, juga dia berjaya menyentuh garisan mid BB. Ya, betul. Dan lepas tu nampak body biru ni makin lama makin mengecil. Ya. Bermaksud bahaya dalam market semakin lama semakin lemah. Dan dia cuba test garisan mid BB. Candle semalam lepas tu tak lepas. Dan candle hari ni kita tengok, setakat ni dia dah test tetapi belum selesai lagi. Berdasarkan kepada 4 jam tuan-tuan, kita nampak bahawa sekarang tidak ada sebarang kekuatan untuk nak naik. Di sinilah tuan-tuan biasanya saya akan meletakkan antara akaun-akaun saya, akaun-akaun yang kata okey, aku try masuk dulu. Di sinilah kawasan-kawasan yang saya meletakkan askar tinjau. Askar peninjau. Dan tuan-tuan yang akan menyatakan yes, kejatuhan ini adalah betul apabila muncul candle arah kukuh sell DH4. Apakah candle arah kukuh? Saya tunjukkan yang telah berlaku supaya tuan-tuan lebih faham. Tengok lepas tu dia turun kat sini. Baik. Lepas tu nampak ada sebatang biru dia naik. Ya. Inilah nama dia, candle arah kukuh buy, yang mana sebarang buy di sini tak valid, pump dia buat arah kukuh buy. Okey, dia bagi salam, aku nak naik. Jadi candle ni tuan-tuan nampak tak, dia tutup di atas garisan 510 high. Betul. Dan mid BB, tetapi di sini belum berlaku. Dulu tuan-tuan saya suka menunggu arah kukuh dulu, dan biasa entry saya adalah di bawah mid BB, dan biasa dah lambat lah. Jadi sekarang saya fokus pada baca market dan volume. Saya akan mencari entry-entry. Contoh kadang-kadang nak naik di bawah ni, saya letak layer dan saya hold. Dan macam ni juga saya masuk entry askar terawal tu, saya letak sell di atas mid BB hingga top dan saya hold. Sebab saya nampak USD semakin lama dia nak kuat kembali. Bermaksud Euro USD dah nak mula jatuh. Okey. Jadi satu lagi pair yang saya nak kisahkan pada malam ni tuan-tuan adalah tentang JPY. JPY yang paling popular. Saya ambil dua pair yang sangat popular lah, iaitu GBP dan Euro GBP. Okey, sebelum tu cikgu. Ya. Okey, daripada Zulfazli Mustafa. Mula-mula hantar askar tinjau, tapi masa bila nak hantar full battalion? Soalan yang bagus tuan-tuan. Bila kita hantar askar peninjau, di situ risikonya sangat tinggi. Sama ada kita betul ataupun kita salah. Sebab dia 50-50 tau. Maksud saya adalah, tuan-tuan letak sell di sini, contoh di sini. Bagaimana kalau ada candle momentum buy? Tuan-tuan kena cut loss. Betul. Tetapi jikalau tuan-tuan letak sell di sini, masuk sell, pump muncul arah kukuh sell, tuan-tuan dah tahu akaun lain layan sell. Jadi masuk dia kan, validity dia tuan-tuan, bila muncul arah kukuh sell, sebenarnya pada masa tu DH1 dah muncul momentum buy. Saya bagi contoh kat sini lah. Sebab bila ada arah kukuh DH4, akan ada momentum DH1. Momentum itulah yang membawa perjalanan sebenarnya. Okey, saya tunjukkan di sini H1. Tuan-tuan nampak di sini sekejap. Tuan-tuan nampak tak candle ni? Allahu Akbar. Ni momentum. Ni cerita dia. Baik. Momentum ni lah yang membawa perjalanan naik.
Ni. Tapi di sini tuan-tuan masih belum lagi ada momentum dia berlawanan. Jadi kenaikannya belum terbatal. Sebarang entry awal masih berisiko. Right? Okay, saya terus jump kepada Euro JPY dan kalau kita lihat di sini tuan-tuan, Euro JPY ni pada saya antara laju dan tak laju jugalah. Dan sebenarnya yang sedang berlaku di JPY tuan-tuan pada time frame besar monthly tuan-tuan, lepas tu ini adalah perjalanan monthly, perjalanan yang sangat jauh, sangat jauh. Kenapa? Okey, saya tunjukkan sini tuan-tuan. So nampak saya buka kepada perjalanan time frame monthly. Kalau lepas tu nampak apa yang telah muncul tuan-tuan adalah bacaan momentum sell di monthly. Ni bukan sebuah entry, tapi nak faham apa sedang berlaku ni. Ini adalah momentum sell. Dan bila ada momentum sell tuan-tuan, maka dia akan diikuti dengan re-entry sell. Itu di EJ. Dan di mana-mana pair JPY tuan-tuan, bacaan dia sama. Tetapi dalam satu bulan bakso, dia ada 4 candle weekly. Betul. Dia ada 20 candle daily. 4 seminggu, okey. Dan dia ada memang banyak. Satu hari ada 6 candle 4 jam. Seminggu ada 30 darab 4 ada 120 candle H4. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat candle H4 120, ya Allah banyak. Dia akan, itu sebab kita kena faham kenaikan ni kita akan nampak kadang-kadang naik, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, kadang-kadang jatuh. Tapi tanda besar tuan-tuan menunjukkan bahawa ini adalah re-entry sell di monthly. Yang mana nampak tak MA50 di atas MACD. Siapa yang pernah attend kelas-kelas BMA, inilah kawasan-kawasan yang dipanggil zone zero lost. Okey, satu. Itu jarang sebut. Zone zero lost. Right. Okay. So, jadi saya buka pada weekly, lepas tu tengok Okay, saya nak memudahkan sebab bila kita berkongsi tuan, masa terhad, saya mengejar masa. Betul. Kalau lepas tu tengok sekarang, lepas tu tengok dua candle saya tandakan ni. Candle yang ni merah dan biru, lepas tu dia berada di atas garisan hitam tengah ni. Betul? Ini pun sama kan? Betul. Nampak tak betul? Dia terkejut, jatuh. Nampak? Inilah nama dia, market hilang volume. Okey, sekarang lepas tu tengok betul-betul yang sekarang ni. Sama tak? Okey. Sama bentuk dia? Nah, tuan-tuan, bentuk dia sama. Kita hanya menunggu masa jangkaan untuk nak jatuh. Perjalanan nanti tuan-tuan, dia nak jatuh panjang, dia akan buat sideways berminggu-minggu. Sampai kita bila lah kau nak jatuh. Tuan-tuan, bila kita dah penat, masa tu dia jatuh. Itu yang tak nak tu. Jadi bagaimana kita nak mengenal dia nak jatuh? Okey. Lepas tu tengok Lepas tu tengok garisan ni, biru ni bersentuh dengan hitam. Biru bersentuh dengan hitam, betul? Ni bersentuh tak? Betul. Sama tak? 1, 2. Sama kan? Tuan-tuan, dia buat kerja yang sama. Dia beritahu, aku nak terkejut. Tapi siapa-siapa test aku dulu, DMC dulu. Lepas tu dah habis OMC, dia pergi. Itulah market tuan-tuan. Lagi banyak dia buat sideways. Sekarang tuan-tuan dah ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu ke-6. Lepas tu kalau 6 minggu macam ni dia buat sideways, nanti sekali sebatang dia bagi tuan-tuan, panjang sebatang dia bagi. Masa tu Allah. Sebab tuan-tuan buat tu macam ni, kita kena kuat bertahan. Jadi kalau kita kecilkan time frame, kita tengok kalau kita kecilkan time frame, baru kita nampak. Saya pergi daily. Apa yang dah berlaku tuan-tuan? Saya besarkan. Nampak tak? Ni dah ada momentum sell, lepas tu ada extreme buy. Extreme buy ni tuan-tuan, dia beritahu selepas tu ada TP wajib. Ni TP wajib dekat daily. Jadi tuan-tuan nampak, dan Pak Su boleh nampak tak garisan merah biru ni 5-10 high dan 5-10 low di bawah MACD. Nampak tak? Keempat-empat garisan 5-10 high, 5-10 low berada di bawah MACD. Bermaksud dia beritahu, aku dah langsung jatuhan ni. Bila tak tahu tuan-tuan. Standby. Ni kawasan dia. Jadi tu kita dah nampak dan candle tuan-tuan. Candle daily sekarang berada di kawasan 5-10 high. Ni saya tak tahan tuan-tuan. Ni yang saya depo, saya layer. Ni sebab perjalanan tu dia dah lama. Nanti tuan-tuan, dengan sebatang candle dia boleh bagi satu hari panjang. Memang kau 300. Macam tu boleh tengok sini. Okey. Okey, lepas tu boleh tengok sebagai contoh Okey, yang ni.
Sekali lepas tu dia melintang macam ni kan. Sekali dia turun, Allahu Akbar, panjang. Dan kalau kita rujuk tapi lebih kecil 4 jam, biasa 4 jam ni lah. 4 jam. Apa 4 jam tengah buat? Okey. Tuan-tuan tu tengok apa 4 jam buat. Tuan-tuan tengok perhatikan kebanyakan trader yang menggunakan phone, yang menggunakan BBMA, dia gunakan phone, dia tak fokus pada garisan BB. Dia fokus pada 5-10. Itu masalah dia. Oh, okey. Jadi bila kecilkan kat PC, tuan-tuan ini, nampak yang cikgu kesan lah. yes, Kebanyakan yang pakai phone Memang macam tu. Masing-masing mata tengok 5-10, 5-10, 5-10. Tapi BB dia tak tengok. BB tak tengok. Jadi itu yang dia tak dapat nak jaga. Okey. Jadi bila tuan-tuan fokus pada semua garisan, tuan-tuan tengok lepas tu tengok garisan top BB. Jauh kan daripada candle? Okey. Jauh. Bermaksud tuan-tuan, dia tak ada kekuatan nak naik. Tak ada. Dia akan flat. Tuan-tuan, kita tunggu apa tau? Candle ni di 4 jam membuat arah kukuh. Bila ada arah kukuh tuan-tuan, tengok DH1. Saya kecilkan lagi. DH1. Nah, lepas tu boleh nampak DH1 dia ada testing dah bagi momentum sell. Testing, okey. Dia test pum momentum sell. Jadi dia dah beritahu, aku test ni. Bila ada momentum sell, dia naik lagi. Dia naik, nampak tak dia buat momentum buy? Dia testing low BB, dia testing top BB. Dia akan bermain tak bawah. Akan ada somewhere, akan ada waktu tertentu tuan-tuan, dia pun bila dia break saya, dia pergi sebatang terkejut. Masa tu kalau lah aku dah masuk, tuan-tuan, kau nak masuk sekarang, bertahan sell tu, bertahan. Dan bila pergi 4 jam, okey, kita nampak dia naik. Okey, kalau besok tuan-tuan ada candle 4 jam tutup di bawah mid BB ni, okey, bermaksud dia buat arah coco sell, okey. Itu beritahulah, okey, aku nak terkejut. Dan jikalau diikuti sekali lagi dengan momentum sell, itu tanda kuat lah, tanda kuat. Itu sebab momentum ni tuan-tuan, dia membawa perjalanan. Momentum di H1, perjalanan dia lebih kepada mencari kawasan-kawasan terendah atau tertinggi di daily. Tetapi bila muncul momentum di 4 jam, dia mencari kawasan tertinggi atau terendah di weekly. Contoh, kalau di sini tuan-tuan nampak ada macam bacaan momentum buy di 4 jam. Jadi kita dah boleh jangka, jikalau dia terus naik, dia mencari kawasan-kawasan tertinggi di weekly. Dan kalau kita buka di daily tuan-tuan, kawasan-kawasan tertinggi di weekly adalah top BB di daily. Ni kawasan dia. Tetapi hingga sekarang Basu, tidak ada candle yang solid molid berada di antara top dengan mid. Tak ada. Dan yang paling power Basu, garisan 5-10 high, 5-10 ni Basu, kesemuanya 4-4 berada di bawah mid BB. Kuat Basu. Kuat. Kita tunggu timing je. Jadi bagi sesiapa yang ada letak sell, saya cadangkan tuan-tuan bertahan, sebab ini bacaan monthly. Candle di daily akan buat kerja. Candle kecil akan lebih mengelirukan kita. Sebab dia re-entry dia monthly. Kalau tuan-tuan guna H1, lagi mudah keliru. Guna H4 kurang sikit. Guna daily pun nampak, alamak, 5-10 high, 5-10 low bawah BB. Okey. Jadi tuan-tuan kuat. 5-10 high bermaksud 5 candle daily. MA10 10 candle daily. Jadi purata 5 candle daily, purata 10 candle daily tuan-tuan dah berada di bawah BB. Jadi sangat kuat. Jadi kita bertahan. Sebarang kenaikan tuan-tuan, kalau katakan dia berada di atas garisan antara top dan mid di daily, maka dia mencari kawasan-kawasan re-entry di weekly. Itu sebab memang kawasan ni orang akan bertahan. Kita menunggu masa je, insya-Allah, untuk jatuhan. Jadi bila kita tengok lebih detail atau mana-mana pair lagi kita nak tengok selepas lagu ni. Hai, sekejap je cikgu. 11 kali terlepas. Okey, baik tuan-tuan dan puan, jangan ke mana. Saya berehat tak sampai seminit pun, sekejap saja. Saya tahu cikgu nak basahkan tekak sikit. So stay tune bersama dengan CTC.FM.
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah seketul dua. Yong Taufu An-Nur. Nak dapatkan di Kajang Prima pun boleh, ataupun ikutilah social media dia, WTF An-Nur. Terima kasih Abang Azran dan juga Rizwan daripada Melaka. Yes. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu, ni soalan banyak. So saya ambil yang atas Boleh. Silakan. Kadang-kadang saya ambil yang terbawah sebab ada juga yang randomly lah. Baik. Okey, saya nampak perkataan GU banyak kat sini. Okey. JJ cikgu dah terangkan dah okey lah. JJ EJ. Kan dah okey. Sekarang ni GU cikgu. Okey. JBP dengan USD. Kita tahu JBP masalah. Selagi kalau tak keputusan tak dibuat kan. Okey, silakan cikgu. Satu, untuk JBP tuan-tuan. Bagi sesiapa yang selalu mengikuti dah 68 minggu dengan Cikgu Faiz, saudara Faiz, maka dia selalu sebut bahawa apa yang berlaku di JBP ni lebih kepada sentimen Brexit yang tak kunjung habis. Betul, benar. Dia due kan. Okey, so satu benda yang harus tuan-tuan faham dan yakin bahawa apabila tuan-tuan memilih untuk nak trade sebarang pair yang ada di JBP, maka tuan-tuan akan berada dalam satu situasi yang mana candle tersebut akan bergerak di luar jangkaan. Betul. Bergerak di luar jangkaan. Okey. Dalam MMA, bila pergerakan besar tuan-tuan, saya lebih menggunakan time frame yang besar. Senang kita nak mengagak. Pasal apa? Again, pasal bilangan candle. Jadi dalam satu hari, kalau bilangan candle dia kecil, tak banyak, 4 jam ada 6 candle, daily cuma 1. Jadi dia tidak boleh membuat bacaan-bacaan yang menggila. Tak boleh. Okey. Kalau sesiapa rujuk pada saya punya wall, hari tu saya ada bagi satu bacaan yang mana sekejap saya terangkan yang ini dulu. Okey, saya besarkan. Okey, di 4 jam tuan-tuan, saya ada nyatakan hari tu, saya bagi satu gambar lah sebenarnya, dan saya tandakan, saya nyatakan dekat kawasan ni. Okey, kawasan ni di mana ketika ia berlaku, dia cuma ada 4 candle saja yang menyentuh kawasan ni. 4 candle bermaksud ada 16 jam untuk dia berada dekat kawasan ni. Tak lama tuan-tuan. Kawasan-kawasan yang entry dia memang cun gila, dia tak lama waktu. Kadang-kadang 4-5 candle, kadang-kadang 2 candle, tak banyak. Apa yang berlaku ni tuan-tuan, waktu dia ada cuma 4 candle saja. Saya dah tandakan di sini, yang mana sebenarnya apa maksud saya adalah di sini berlakunya pertembungan di antara 3 garisan, iaitu mid BB, MA5 low dan MA10 low. Inilah tuan-tuan tempat-tempat yang mana kalau kita entry cun gila lah. Macam itulah. Dan dalam bahasa mudah, tempat lo gajah ni jadi memang dia telah berjalan, tapi sebenarnya apa yang saya nyatakan, setiap kali tuan-tuan jumpa pertemuan di antara 3 garisan, kalau nak buy, tuan-tuan tengok 5 low, MA10 low dan MA5 low, MA10 low dan mid BB. Lihatlah di mana-mana time frame. Lagi kecil time frame, maknanya pergerakan tak besar lah. Kalau nak meriah, H4 dan ke atas, itu tanda tempat terbaik untuk buy. Kalau untuk sell, sebaliknya, MA5 high, MA10 high dan juga mid BB. Itu tempat-tempat terbaik sell. Benda ni berulang-ulang. Sebab kalau katakan kita rujuk apa yang dan satu tuan-tuan, setup ni, setup yang pada saya, setup yang jarang berlaku. Okay. Jadi bila dia berlaku, dia punya pergi tak hangat. Tak hangat. Memang macam tu. Profit pun tak hangat. Jadi berdasarkan pada pergerakan yang sekarang ni, sebenarnya kenaikan daripada yang saya tandakan ni tuan-tuan, di dalam 4 jam dia dah semakin lemah. Kenapa semakin lemah? Di 4 jam candle tuan-tuan yang naik ni sekarang ni telah pun berada jauh ke dalam BB. Dan candle ni waktu tengok jauh dengan top BB. Inilah kawasan-kawasan dia panggil market hilang volume. Inilah tuan-tuan tanda-tanda bahawa kenaikan yang berlaku untuk 2-3 hari hampir selesai.
hampir selesai. Jadi satu lagi tanda dia, tuan-tuan nampak garisan EMA 50 ni semakin menjauhi dengan mid BB, dan juga jarak di antara EMA 50 dan low BB semakin lama semakin dekat. Ni tanda-tanda yang naik ni semakin lama semakin lemah. Dan bagi sesiapa yang dah ada buy, saya sarankan apa dia? Tuan-tuan TP lah dulu. Sebab dia dah kawasan market dalam volume. Okey. Dah sampai ke sampai penghujung lah, zon-zon dah nak habis dah, dia dah bagi tahu dah. Okey. Jadi what next? Apa yang mungkin berlaku selepas ni? Okey. Kita pergi kepada time frame besar kembali. Kita tengok. Okey. Kalau tuan-tuan nampak pergerakan yang saya tandakan tadi daripada kawasan pertemuan 5-10 low dan mid BB ni, dia bergerak ke kawasan market long volume tuan-tuan. Dan kalau kita pergi kepada daily, kita nampak bahawa pergerakan adalah daripada kawasan-kawasan market hilang volume buy di daily kepada kawasan-kawasan market hilang volume sell di daily. Maksudnya, saya besarkan candle daily. Tuan-tuan tengok di sini, di daily tidak ada sebarang bacaan momentum buy. Bentuk yang berada di sini Pak Asu adalah sama yang berada di sini. Ini adalah market hilang volume buy. Maka ini market hilang volume sell. Dia naik tapi dia berada dalam BB. Dia jatuh tapi dia berada dalam BB. Tidak ada momentum maksudnya. Bila market hilang volume, maksudnya tidak ada momentum. Bila tidak ada momentum maksud dia jatuh, dia U-turn. Dia naik, dia nak U-turn balik. Jadi dia bermain-main, berlegar-legar di antara top BB dan low BB di daily. Saya ulang sekali lagi, untuk GU ni, candle-candle ni berlegar-legar di antara top BB dan low BB di daily. Jadi apa maksudnya sekarang? Okey, bila kita berada atau menggunakan daily, top BB di daily adalah kawasan 5-10 high di weekly, manakala low BB di daily adalah kawasan 5-10 low di weekly. Jadi pergerakan di antara top BB di daily dan low BB di daily adalah 5-10 high weekly, 5-10 low weekly, dan bacaan dia tuan-tuan adalah menggunakan 4 jam. Tu yang kita nampak 4 jam tu dah semakin lemah, dan setup tu semua 4 jam. Tu cerita dia. Okey. Itu je. Kalau saya menggunakan weekly tuan-tuan dekat sini, alamak tuan-tuan, weekly dia sebatang. Bila sebatang payah now nak membacanya. Memang betul. Tapi bila pergi daily, dia bermain-main, berlega-lega di antara top dengan mid. Dia main kat situ je. Dia tak ada momentum. Lepas tu dia tak tunjuk aku nak terbang ke tidak. Dia turun naik. Maknanya market dalam keadaan sideways. Dan kalau kita menggunakan DU, tengok di weekly, yang kuat dia tuan-tuan. Lepas tu kita nampak candle sebatang ni. Okey. Minggu ni, ni nama dia momentum. Momentum buy. Bila ada bacaan momentum buy, maka akan ada re-entry. Ni kawasan re-entry. Tapi adakah re-entry di weekly ni telah pun valid? Dan kalau kita buka daily balik, saya buka ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Di sini adalah kawasan-kawasan sideways di daily, yang mana di weekly ada momentum, dan di kawasan re-entry. Adakah dah valid? Pergi ke daily, tuan-tuan, hingga sekarang tidak ada sebarang pun bacaan momentum buy. Tak ada maksud. Tak ada di daily kan. Jadi pasal tu dia test atas bawah sampai kena muncul momentum. Barulah sedap. Itu sebab momentum akan meneruskan perjalanan. Dan kalau lepas tu tengok kat sini, candle ni, Allah, candle ni momentum pasal kan, tutup di luar top BB. Nampak ada momentum, dia terus naik. Sekarang ke sini pasal tak ada momentum pun. So dia akan test atas, test bawah. Jadi perjalanan di antara top BB dan low BB di daily adalah perjalanan daripada 5-10 high di weekly ke 5-10 low di weekly, dan candle-candle untuk kita mencari full structure BBMA, maksudnya extreme, market dalam volume, arah kukuh, re-entry, momentum, semuanya di time frame 4 jam. Jadi cerita di 4 jam ni lah cerita dia. Apa dia beritahu? Dia beritahu kenaikan dah pun
lemah. Kenapa lemah? Sebab kita nampak candle dah mula jauh ke dalam BB. Dan betul, jarak candle ni dengan top dah jauh. Top pula dah flat, low pula nak mencangkuk ke atas. Jadi dia dah lemah. Apakah yang akan memvalidkan perjalanan jatuhan? Kita tengok pasu. Nampak tak candle ni, momentum buy DH4 ni? Momentum ni lah tuan-tuan yang menyatakan kenaikan valid. Bila ada momentum, dia akan diikuti dengan re-entry. Ni pasu ni re-entry. Okey. Saya tahu satu benda lah. Bila kita nampak pasu re-entry di 4 jam, baik, maka DH1 akan ada sesuatu. Sekali lagi cikgu. Kalau apabila muncul momentum buy DH4, dia akan diikuti dengan re-entry. Baik. Dan bila berlaku re-entry buy, ni momentum buy, berlaku re-entry buy DH4, maka di H1 biasanya Lepas tu nampak EMA keluar dan masuk dalam BB? Ya. Itulah tanda dia. Tanda beritahu valid lah. Inilah kawasan-kawasan market hilang volume buy. DH1 bagi tahu DH4 adalah re-entry buy. Inilah dia. Jadi entry tuan-tuan bermula daripada 5-10 low dan ambil BB ni, dan hampir berakhir di sini. Jadi kita menunggu, mungkin dia naik, tapi dia biasa tuan-tuan, biasanya saya tengoklah kalau dia turun sini, dia boleh naik sampai ke top BB, dia test, lepas tu dia jatuh. Kenapa? Saya tunjuk contoh yang pagi tadi. Alhamdulillah, sebelah pagi saya dah beritahu dalam grup untuk sell Euro AUD. Sebab dia dalam keadaan re-entry sell weekly. Saya buka Euro AUD. First kuncinya adalah di AUD USD tuan-tuan, di time frame weekly sedang dalam satu setup dipanggil re-entry buy. Jadi bila ada re-entry buy di weekly, maka Euro AUD adalah re-entry sell. Yang terbalik. Itu cara membaca. Jadi kalau saya pergi Euro AUD, di weekly tuan-tuan ada bacaan re-entry sell. Sekarang saya tengok. Lepas tu tengok yang saya katakan tadi, dia menaik. Lepas tu nampak tak pertemuan 5-10 low dengan mid BB? Garisan MA5 low. Baik. Tuan-tuan, dekat GU ada, kat Euro AUD pun ada. Sama je bacaan dia. Bila ada benda-benda macam ni baksu, lepas tu dia punya naik, memang tak ingat lah. So kalau lepas tu tengok nampak tak dia naik? Nampak tak dia turun? Betul. Lepas tu dia naik atas, dia test, terjun. Kembali pada GU. Sebenarnya lepas tu dah boleh baca. Sama. Nampak tak dekat sini? Cuma dia belum naik kan? Itu tuan-tuan, itu benda-benda berulang. Mana tadi jeruk ini? Satu benda yang saya nak kaitkan. Bagi sesiapa yang ada sedikit ilmu elite wave, tambahan dah 3-4 minit kan? Di sini tuan-tuan, ini adalah saya nak bagi, sebab dulu tuan-tuan saya belajar elite wave, tapi saya tak reti nak tahu tang mana yang paling power nak masuk. Saya tahu 1, 2, 3, 4, 5, tapi mana yang terbaik? Kita nak ambil 3, tapi 3 tu di mana permulaan 3? Lepas tu bila saya menggunakan BMA, saya nampak di manakah bermulanya wave 3. Saya tahu wave 3 tuan-tuan, dalam elite wave 3 adalah wave yang paling panjang. Hukum dia, wave 3 adalah wave yang paling panjang, tapi tidak boleh terpendek. Itu hukum dia. Dan wave 3. Yes. Dan menggunakan BMA, saya dapat di manakah kedudukan bermulanya wave 3. Tuan-tuan, saya buat dulu ni wave, saya tebalkan arrow black, saya letak 12, wave saya letak wave 1. Ni wave 1 lepas tu. Dan kalau lepas tu tengok, apabila berlaku pertemuan
Lepas tu tengok apabila berlaku pertemuan di antara 5-10 low dan juga MACD, di situlah bermulanya wave yang ketiga. Bagi sesiapa yang tahu elite wave tuan-tuan tengok benda ni, tuan-tuan tahu market naik, dia retrace, berlaku pertemuan di antara 5-10 low dan MACD, di situlah wave 2 berakhir dan di situlah wave 3 bermula. Dan wave yang terpanjang memang wave 3. Jadi wave terpanjang wave 3, yang ni wave 2, wave 3 habis kat sini tuan-tuan. Okey. Ini di sini adalah wave kedua. Sekejap. Walaupun saya jarang cerita, saya masih guna benda ni sebenarnya. Cuma menggunakan pembuktian bacaan di elite wave, di BBMA, dia lebih jelas. Bila ada wave 1, ada wave 2. Bila ada wave 3, akan ada wave 4. Pak Su pernah tahu hari tu ada orang cerita kan, Nazrul. Dia pakai elite wave. Saya pakai benda ni, cuma bila pakai BBMA, dia nampak lebih wow, strong, very strong. Ni wave 4. Dan di manakah wave 5 Pak Su? Ni lah wave 5. Tu yang kita kena main. Okay. Ni wave. Jadi bila habis wave 5, bila habis wave, mana wave 5 Pak Su, di sinilah penghujungnya bacaan weekly. Dan dia jatuh, dah habis naik dah habis naik. Ini sebenarnya kalau siapa lebih saya boleh tandakan dah penghujung-hujung dia naik ni. Dan sebelum saya terlupa, Khamis malam Jumaat saya buat live trade tapi tak cerita elite wave. Saya cerita elite wave waktu kelas saya nanti hari Sabtu. Satu hari punya kelas saya akan buat, dan satu hari tuan-tuan saya boleh bercerita pasal benda ni insya-Allah. Macam mana elite wave tuan-tuan boleh padankan dengan BBMA. Di manakah bermulanya entry terkuat. Jadi bila kita dapat wave 5 tuan-tuan, saya buka dekat weekly, re-entry saya weekly. Dah tahu dah, memang dah habis. Dah habis. Dan dia pergi kembali kepada GU. Okey, sekarang Pak Su kita kira sama-sama. Ini wave yang ke? Ni 1. Okey. Dan ini wave yang ke? 2. Allah. Okey, ini wave yang ke? Tiba-tiba pula datang wave malam ni. Saya lama saya simpan nak cerita macam berat ke. Okey. Ini yang wave yang ke? Pak Su? Ini wave yang ke? 3. Dan selepas 3 ada wave yang ke? 4. Wave 4. Dan selama 4 akan ada wave 5. Kita menunggu wave 5. Di sini. Tuan-tuan, dalam BBMA, wave 5 ni adalah market hilang volume. Di sinilah biasanya orang mengesel banyak-banyak kat sini. Inilah dia. Mengesel Lepas tu tengok wave 5 tak muncul. Ada ketika ni tuan-tuan, dia tak nampak wave 5. Dia nampak kena naik macam wave 5 tapi kat wave 3. Itu dipanggil, baru saya ingat perkataan dia, truncation. Lama tak sebut dah. Truncation. 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 So sebenarnya apa yang saya nak buat di kawasan top BB ni semua tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan sell limit. Berakhir ni satu wave dan hujung ni wave 5. Kalau lepas tu tengok balik, kita pergi kembali kepada Euro AUD. Kalau lepas tu tengok ni dah habis kan, wave 5 dah jatuh kan. Kita menunggu bentuk ni di GBP USD. Ni semua ulangan. Dan yang paling saya syok adalah dengan menggunakan BBMA, pertemuan 5-10 low dan MACD, inilah kawasan-kawasan yang paling cun bermulanya wave 3. Okey. Yes. Alright. Ini hari elite wave ya. Saya tambah sikit lah. Dan saya akan terangkan again, InsyaAllah dalam kelas saya nanti hari Sabtu ni Sabtu ni daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang, satu hari di Cyberjaya. Kelas ni berbayar RM200. Kalau tuan-tuan pergi tempat lain tak dapat. Terang saya kata, semua harga 1,000 ke atas. Saya bagi untuk tahun ni, tahun depan harga dah naik. Itu je, tu yang saya boleh komit. Dan hari Khamis malam Jumaat saya buat live sekat 2 jam. Live tak banyak lah, macam biasa, cuma penerangan panjang pasal BBMA, pasal bagaimana gabungan elite wave. Memang insya-Allah saya akan cuba terangkan waktu kelas Sabtu nanti. Dan bagi yang nak join,
Boleh PM saya lah. Boleh PM saya, tuan-tuan boleh tengok saya punya Facebook Hazlan Hashim. So tuan-tuan boleh tengok kat sini, dan insya-Allah itu yang saya akan kongsikan buat semua. So sekejap saya dah 11.32 Okay. Alhamdulillah selesai untuk episod ke 116. Alhamdulillah. Okay, terima kasih cikgu. Perkongsian yang menarik, tip yang menarik. Saya pun tak sangka wave akan keluar. Tapi itulah kelebihan cikgu Hazlan Hashim. Setiap tip yang nak keluar tu kita kadang-kadang tanpa disoal dia akan beri je. Jadi untuk peringatan, Sabtu ni jangan lupa boleh